Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syarafi bin Ahmad. 17 DEP 19F 1074. Ini adalah kami membentangkan perbandingan seni bina Islam dengan seni bina Barat. Ahli kumpulan saya iaitu Amir Syukri bin Abdul Latif, 17 DEP 19F 1015. Muhammad Akil bin Muhammad Rahimi, 17 DEP 19F 1056, dengan Muhammad Rafiq Aiman bin Muhammad Rizwan 1058. Ini adalah pengenalan. Pengenalan terbagi kepada 3 pengertian: tokoh Barat dengan iaitu tokoh Muslim. Pengertian dia ialah memberi kefahaman dan pentafsiran yang berbeza, iaitu selepas tu tokoh Barat adalah abad ke-19 Masihi yang dikemukakan oleh penulis ialah Nicholas Pevner, George Hersey dan Amos Rapoport. Dan yang ketiga ialah tokoh Muslim, Ahesh Qureshi, Hasan Fatih, yang turut memberi pandangan dan sumbangan yang besar terhadap seni bina Islam. Pengertian seni bina memberikan kefahaman pentafsiran yang berbeza di kalangan arkitek dan juga ahli akademik. Oleh itu, dalam pembentangan membahaskan pandangan di kalangan tokoh Islam dan juga tokoh Barat berhubung seni bina itu sendiri. Itu adalah pengertian dari saya. Okey. Itu adalah definisi seni bina. Definisi seni bina terbagi kepada 2, seni bina Islam dengan seni bina Barat. Pandangan Barat, seni merupakan usaha untuk mencipta bentuk yang menyenangkan. Yang kedua itu nilai-nilai indah. Cantik adalah bidang yang termasuk dalam seni dan nilai keindahan dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang lebih berpengaruh dalam bidang logik. Barat adalah lebih kepada logik dan mengikut kreativiti sendiri. Herbert Reed, dia telah menulis dalam satu bukunya The Meaning of Art. Itu dari segi pandangan Barat lah. Okey. Dari pandangan Islam pula, seni ialah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta akan sesuatu yang dapat memberi kepuasan hati melalui panca indera. Iaitu daripada Dr. Sidi Ghazalba. Okey. Seterusnya adalah Amir. Assalamualaikum, saya Muhammad Syukri. Saya akan terangkan tentang perbezaan seni bina daripada sudut ideologi, aspek moral dan akhlak. Pada pandangan Islam, seni yang diciptakan itu mempunyai nilai-nilai mulia yang boleh membentuk kepribadian positif manusia. Yang kedua, memiliki nilai-nilai murni yang melambangkan akhlak atau membentuk neutral, iaitu bebas daripada nilai-nilai negatif. Okey, daripada pandangan Barat pula, ia sangat mementingkan aspek keindahan tanpa menekankan aspek moral dan akhlak. Kiranya pandangan Barat dia suka bina untuk nampak indah je lah, dia tak fikir moral dengan akhlak. Okey, seterusnya, dalam kepelbagaian dalam kesatuan, kesenian Islam memberi sumbangan kepada kesatuan hidup seseorang umat Islam.
Yang kedua, walaupun bentuk hasil seni Islam berbeza-beza, ia kerana perbezaan latar belakang sejarah dan budaya. Maksudnya dia based on latar belakang sejarah lah. Okey, pada tamadun barat, ia tidak mengambil kira kesatuan dalam penghasilan kesenian mereka. Kedua, tidak mempunyai sesuatu identiti yang mengikat dan menyatukan mereka. Okey, seterusnya Rafiq Aiman akan terangkan tentang contoh seni bina. Okey. Saya akan sambung pada contoh seni bina, iaitu seni bina barat dan seni bina Islam. Okey. Sekarang adalah seni bina barat, Pantheon dan Coliseum. Pantheon berfungsi sebagai gereja dan Coliseum untuk pertandingan gladiatorial dan tontonan publik. Okey. Pantheon adalah salah satu struktur atau monumen yang dijaga rapi dan dibina sekitar 126 hingga 128 Masihi ketika di bawah pemerintahan Maharaja Hadrian, dan memiliki rotun yang mempunyai kubah yang sangat besar pada ketika itu. Markus Agrippa menganggap telah dirancang untuk sebagai tempat memuja dewa-dewa Rom. Dan reka bentuk Pantheon telah mempengaruhi bentuk bangunan sepanjang sejarah ketika ini, seperti di Eropah, Amerika dan seangkatan. Sekarang ni adalah Coliseum. Coliseum dibina di pusat publik pembinaan di bawah pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masihi dan telah selesai pada tahun 80 Masihi di bawah pengganti pewarisnya, Titus. Coliseum digunakan untuk pertandingan gladiatorial dan tontonan publik seperti pemburuan binatang, hukuman mati, pemerangan pertempuran terkenal dan pertunjukan drama berdasarkan mitologi klasik bangunan. Coliseum tidak lagi digunakan untuk hiburan pada abad pertengahan awal. Ia kemudian digunakan untuk tujuan keagamaan. Okey, sekarang ni seni bina Islam. Seni bina Islam ada dua juga, iaitu Taj Mahal dan stesen kereta api Tanah Melayu. Okay. Taj Mahal mempunyai bumbung kubah dan menara diperbuat daripada marmar putih serta seni mozaik yang indah sebanyak 43 jenis batu permata termasuk berlian, jet, kristal dan nilam. Digunakan pembinaan Taj Mahal menelan masa selama 22 tahun. Ayat daripada Al-Quran menjadi hiasan utama Taj Mahal. Huruf Hod Suluth menjadi seni huruf utama. Juruhat menjadi amanat Han di bawah daripada Parsi. Antara surah menjadi hiasan ialah surah 91, surah 112, surah 89, surah 93, surah 95, 94, surah 36, surah 81, surah 82, surah 84, 98, 67, 48, 77 dan surah 39.
Pembinaan masjid adalah untuk mengisi keperluan sembahyang berjemaah. Selain itu, tempat untuk mengerjakan solat. Masjid juga menjadi tempat untuk urusan pentadbiran dan pengajaran agama Islam di tempat yang lebih luas dan mudah untuk dipelajari. Okey, sekarang adalah stesen kereta api Tanah Melayu. Pada dinding di bahagian hadapan ditandai. Okey, mula. Stesen kereta api Tanah Melayu. Bangunan stesen kereta api Tanah Melayu merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kuala Lumpur yang masih lagi digunakan sehingga kini. Bangunan yang didirikan oleh pada 1990 ini mempunyai ciri-ciri seni bina unik seperti bangunan-bangunan lain yang dibina pada masa tersebut dan bangunan Sultan Abdul Samad. Bagi stesen ini, Arthur Edmund Harbach mengekalkan seni bina Mughal yang diaplikasikan pada masa tersebut. Maaf Ustazah, ada kesilapan teknikal iaitu Taj Mahal. Ini adalah isi poin daripada untuk Patreon dan ini adalah untuk Closium. Seterusnya saya pasang kepada Muhammad Akhi. Ni. Macam mana nak buka? Okay, Assalamualaikum. Saya akan teruskan dengan penutup kepada slide presentation yang akan kami lakukan ini. Persamaan dan kesimpulannya. Kita teruskan. Okey, persamaan yang terdapat dalam kedua seni bina yang telah kami bentangkan tadi adalah kita dapat melihat kesenian sebagai sesuatu yang indah, cantik, elok dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Jadi kedua-duanya juga mementingkan ciri-ciri kesenian yang boleh dirasai melalui penghayatan dan timbul hasil daripada fitrah manusia yang sukakan keindahan. Jadi jika kita lihat daripada sudut duniawi itu sendiri, nilai-nilai kesenian yang terdapat pada kedua-dua tamadun ini, kedua-dua zaman ini adalah bagi meningkatkan menimbulkan rasa keindahan pada fitrah manusia itu sendiri. Jadi cara kesimpulannya yang saya bagi sekarang ni adalah kesenian Islam ini diciptalah untuk tujuan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keredaannya. Jadi bila kita rasa kita buat satu seni bina tu dengan kesenian, kita dapat rasa keindahan kan. Orang kata kesungguhan kita untuk beribadah tu ada. Kalau kita tengok macam contoh-contoh masjid-masjid Hagia Sophia, kan seni bina yang begitu teliti dan orang kata geometri ni yang begitu tepat sekali membuatkan kita rasa lebih semangat untuk beribadah dan dia juga menimbulkan satu rasa gah kepada umat Islam itu sendiri. Dan manakala kesenian barat adalah untuk tujuan keindahan dan kepuasan diri semata-mata. Ya memanglah mereka mempunyai kesenian yang orang kata ramai tokoh-tokoh seni mereka seperti Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci, dan juga yang lain-lain lah kan. Tapi
mereka tiada orang kata input kerohanian dalam seni bina mereka, dalam kesenian mereka tu. Ini juga bermakna melalui kesenian Islam dapat membentuk individu yang bermoral dan seimbang daripada segi jasmani dan rohani. Okay, sekian daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Okay, sekian.